Baik, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni kita buat kelas ganti malam biasa, malam Khamis Jumaat mungkin malam Jumaat ni tak ada lah, kita ganti malam ni dan malam Khamis nanti kita buat kismu jin dan minggu depan kita buat kertas lain insyaAllah. Kebetulan biasanya malam ni tak sempat, kebetulan malam ni ada ruang, jadi saya ganti teruslah malam ni. Baik, kita buka dahulu dengan sama-sama baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mohon maaf tadi Ustaz link yang awal tu tersilap guna akaun biasa, jadi tak boleh nak buat Google Meet lah. Tak boleh nak buat Google Meet ramai dan tak boleh nak buat lama. Tak perasan masa buat link tu guna akaun yang lain, bukan akaun MOE, akaun Delima. Okey. Jadi malam ni kita sambung Qismu Ba soal kertas kedah. Kertas kedah. Okey, kita ada instruction sheet. Boleh nampak soalan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi terus ke soalan yang pertama. Soalan alif. Soalan 1. Lebih dahulu kita baca soalan dulu. Soalan yang pertama, man. Mana man? Siapa? Baik. Ya. Soal athani, alama. Alama. Mana alama? Asalnya ala. Di atas apa? Okey, di atas apa? Okey, asalnya apa? Ala dan ma. Itu asal dia. Alama. Soal tadi udkur. Mana udkur? Udkur. Sebutkan. Okey, sebutkan. Soal Arabi indana istifham amma. Amma. Asalnya anma. Tentang. Okey, tentang apa? Asalnya an dan ma. Soal al-khamis, limadha? Mengapa? Okey, mengapa, kenapa? Dan soal al-akhir, kaifa? Bagaimana? Baik. Jadi kita selesai tengok istifhamnya, kita nak tengok soalan sepenuhnya sebelum kita baca petikan. Petikan kita ni berkaitan dengan apa? Kedua ibu bapa. Man al-walidani. Man al-walidani. Siapakah dia? Kedua ibu bapa. Mukadimah kita tak ada yang lain. Tak ada pilihan. Satu kataan di mukadimah kita. Jadi soalan ni mungkin tak sukarlah. Al-walidan. Baik. Okey, soalan pertama. Soalan pertama. Okey, petikan
Labna fil alami mauludun bidunil walidain. Tidak ada anak di dalam dunia ni dilahirkan tanpa kedua ibu bapa. Al-walidan huma dua apa ialah alladzani yudhiyat ialah dua apa alladzani yang mengorbankan. Kemudian apa tu? Wa yubaddilan. Oh ni petikan tak pernah jumpa ni. Petikan baru. Dan mana badala yubaddilu? Oh ni bukan badala ni ada zal. Bukan dal tu, zal asal. Wa yabdulani. Zal huruf titik pada dal. Wa yabdulan, dan mereka berdua berusaha kullamastata'as seluruh kemampuan mereka fi tarbiyatil abna di dalam mendidik anak-anak wa riayatihim dan menjaga mereka mundu wiladatihim semenjak lahir mereka hatta nihayati umrihim sehinggalah ke penghujung usia mereka li ajli rahatihim untuk kesenangan mereka. Soalan kita apa tadi? Man al-walidan. Ada belum? Ada dah ke belum jawapan? Rasanya macam ada. Ada. Mana jawapan dia? Di mana jawapannya? Al-walidaini huma al-zani wa hayat. Okey, sampai mana? Sampai Ustaz baca tadi. Sampai situ lah. Okey, itu jawapan panjang sikit lah. Ini nombor 1 kita. Nombor 1. Cuba kita letak sini. Al-walidan huma alladhani yudhiyat wa yabdhulan kullama istata'a fi tarbiyatil abna' wa ri'ayatihim mundu wiladatihim hatta nihayati umrihim li ajli rahatihim. Okey. Kedua bapa ialah yang mengorbankan dan berusaha sedaya mampu mereka di dalam mendidik anak-anak wa ri'ayatihim dan menjaga mereka mundu wiladatihim semenjak kelahiran mereka hatta nihayati umrihim sehingga ke ujung usia mereka li ajri rahatihim untuk kesenangan mereka. Okey, selesai kita soalan 1. Siapa ada soalan terusannya jangan diam. Soalan tsani, alama hatsal islamu ummatahu fi hayatihim. Di atas apakah Islam menggalakkan umatnya di dalam kehidupan mereka? Mukadimah kita bermula dari mana mukadimah? Baik, bermula dari fi'lun hatsa. Islam menggalakkan umatnya di dalam kehidupan mereka. Penyambung dia apa penyambung dia? Penyambung jawapan. Ala. Okey. Sebab tu dia guna soalan alama. Jadi ala. Baik, kita terus baca. Wa huma ahamul afrad, mereka berdua adalah individu terpenting wa ahabbuhum dan yang paling dikasihi fi hayatil insan dalam kehidupan manusia li'annahuma apa tu sababun tu betul kan sikit ada kesilapan ejaan kerana mereka adalah sebab fi maji'ihim, itu maji'ihim ni ada ya, itu hamzah tu Ustaz tahu nampak hamzah tu fi maji'ihim. Mereka berdua adalah sebab datangnya manusia ke dunia ini. Okey. Kesilapan ejaan tu typing error lah. Falahuma makanun kabir, jadi bagi mereka berdua tempat yang besar wa syarifun dan mulia fi dinil Islam, di dalam agama Islam. Laqad hatsal Islamu ummatahu. Ada dah pembayang dia kan? Laqad hatsal Islamu ummatahu. Okey, kita dah jumpa dia punya pembayang jawapan. Ala birril walidain fi hayatihim, supaya berbakti kepada kedua ibu bapa di dalam kehidupan mereka. Maka jawapannya mana? Di mana jawapannya? Terang-terang jawapan dia. Mana jawapan dia? Birrul walidain.
Ala birril walidain fi hayatihim. Okey. Ni jawapan nampak terang-terang. Selagi tak ada jawapan, Ustaz tak sebut jawapan. Walaupun jawapan tu terang-terang. Kena nyatakan. Okey. Sambil-sambil kita bantu sahabat-sahabat yang tak berapa nampak jawapan. Okey. Jadi soalan kedua, hathal Islam ummatahu fi hayatihim ala birril walidain fi hayatihim. Islam menggalakkan umatnya di dalam kehidupan mereka supaya berbakti kepada kedua ibu bapa. Fi hayatihim belakang ni nak ambil lagi tak? Perlu nak ambil di akhir ni? Tak perlu. Kena buang. Kalau tak buang dia jadi cacat. Jadi ada ulangan. Jadi hatta al-Islam ummatahu fi hayatihim ala birril walidain. Ringkas jawapan dia hanya birril walidain. Jadi jangan ambil baliklah fi hayatihim sebab dah ada dalam mukadimah. Ustaz rasa ada soalan ni tadi. Nanti jap. Okey. Ustaz nak tanya kalau bagi jawapan panjang dan tak potong markah ke? Ya, memang dipotong markah. Kalau jawapan itu tiada kaitan dengan jawapan yang diperlukan. Dipanggil salin. Salin penuh dia panggil. Dalam istilah pemarkahan. Salin penuh. Jadi kalau salin tu tak ada kaitan dengan jawapan, maka dipotong satu markah. Kecuali yang panjang tapi masih berkaitan dengan jawapan. Maksudnya contohnya nombor 1 tadi lah. Panjang tapi semuanya berkaitan dengan jawapan. Itu tak ada masalah. Okey. Husna. Jelas? Okey. Baik, kita pindah ke soalan 3. Udhkur thalatha turuqi muamalatin hasanatin bil walidain. Thalathi turuqi muamalatin hasanah. Sebutkan 3 langkah pergaulan baik dengan kedua ibu bapa. Okey. Kita nak ambil dari mana jawapan? Soalan uzkur. Mukaddimahnya dari mana? Kita nak ambil dari mana mukaddimah? Salatatu. Salatu. Okey, salata. Saya baca Selasa tadi. Maya Zahra. Salasa. Okey. Boleh kita ambil daripada salasa ataupun kalau kita tak nak ambil salasa, kita letak min di hadapan turuq. Di antara langkah-langkah. Boleh enggak? Sebagaimana biasalah kalau soalan ukur, kita terus letak min di antara langkah-langkah pergaulan baik dengan kedua ibu bapa. Okey. Boleh digunakan. Kalau tak nak guna 2 atau 3, kalau nak selamat kita boleh guna min turuqi muamalatil hasanah bil walidain. Okay, saya baca bidzalika. Nanti kalau jumpa jawapan tolong nyatakan. Ustaz baca je ni. Lidzalika la syakka anna, apa pula ni, banyak typing sikit ni. Lidzalika la syakka anna libni. Okey, buang bar ni. Anna libni. Bidzalika la syakka anna libni mas'uliyatin wa wajibatin tijah al-walidain. Kerana itu tidak syak bahawasanya bagi si anak mas'uliyat, tanggungjawab. Anna libni mas'uliyatin wa wajibatin, tanggungjawab dan mas'uliyat dan tanggungjawab wajibat tu seerti dia. Kalau ada soalan seerti, ambil sebelah dia. Tijah al-walidain, terhadap kedua ibu bapa. Yajibu ala kulli fardin. Soalan tadi apa soalan tadi? Sebutkan 3 langkah pergaulan baik dengan kedua ibu bapa. Yajibu ala kulli fardin muamalatuhuma muamalatan hasanatan. Okey, dah ada perkataan muamalah hasanah. Soalan kata apa tadi? 3 langkah muamalah hasanah. Okey. Yajibu ala kulli fardin muamalatuhuma muamalatan hasanatan. Setiap individu wajib bergaul dengan keduanya dengan pergaulan yang baik. Minha, di antaranya at-takallum bilutfin, berbicara dengan lemah lembut, memusa'adatuhuma, membantu keduanya fil wajibat al-manziliyah,
di dalam kerja apa? Kerja rumah Wa is'adihima, dan memberi kebahagiaan kepada keduanya. Okey, mana jawapannya? Ada belum? Ada. Mana jawapannya? Mana Minha. jawapan? Minha. Baik, ahsant. Ada 3 tak? Cukup tak 3? 1, 2, 3. Cukup Okey, cukup 3. Kita jumpa ada 3. Soalan yang ke-3. Okey, min turuqi muamalati hasanatin bil walidain. Yang pertama at-takallum bil lutfin, yang kedua musa'adatuhuma fil wajibat manziliyah, yang ketiga is'aduhuma. Ada soalan ke tadi? Okey. Kalau letak hum sebagai penyambung, hum untuk orang, hum hanya untuk orang. Jadi kalau kita letak hum salah Jadi kalau kita guna min, terus direct, terus jawapan. Tak perlu kepada huwa atau hiya. Okey. Jadi kalau hum hunna tu hanya untuk orang, benda guna hiya je lah. Senang, jangan letak. Terus kepada jawapan. Boleh? Aina. Ya. Kalau dia kan minta 3 kan. Kalau kita bagi 2 dapat markah tak kan? Bagi 2 kurang markah. Kurang markah. Kalau dia minta 3 kena bagi 3. Tapi sekarang kerana markah 2 kebanyakannya soalan minta 2 je lah. Kalau dulu markah 3 memang minta 3. SSM sebab 2 markah. Mungkin kebanyakan soalan minta 2 je. Ustaz. Ya. Tadi Ustaz ada bilang kan 2 perkataan yang sama maksud. Mas'uliyati dengan wajibat. Wajibat. Kalau dulu kira tulis je dalam exam, tolak markah ke Ustaz? Untuk? Yang tadi tu, yang sama maksud tu. Kalau apa ni jawapan untuk yang mana tu? Jawapan soalan muradif. Kalau dalam jawapan, mungkin dia punya jawapan dalam teks ada jawapan yang dua perkataan seerti. Tak. Kita boleh ambil terus direct, tidak dipotong. Boleh ambil. Yang dipotong hanya yang tiada kaitan dengan jawapan. Okey. Kalau macam ni tak ada masalah sebab petikan macam tu lah. Kita ambil je. Tak payah baiki-baiki. Sebenarnya ni membantu kalau ada untuk soalan seerti lah. Kalau soalan seerti dia akan membantu kita lah. Sebab tu kalau soalan seerti dan berlawan, kalau tak tahu intai-intai lah dalam petikan. Biasanya ada. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Boleh? Boleh. Okey. Ustaz. Ya. Soalan ni boleh list pakai nombor? Kerana? Boleh list dengan nombor? Boleh. Tak ada jadi masalah. Jadi mukadimah je tu? Tapi pastikan mukadimah ada. Mukadimah wajib. Mukadimah sama lah. Min turuqi muamalatil hasanati bil walidain, 1 at-takallum, 2 musa'adah, 3 is'ad. Boleh? Boleh. Okey. Okey, kalau tak ada kita terus ke soalan yang keempat. Amma yabta'idu kullu fardin fi hayatihi. Amma, dari apa? Tentang apa ni, dari apalah. Dari apa setiap seseorang menjauhi dalam kehidupannya. Okey, mukadimah kita sebagaimana biasa selepas istifham. Yabta'idu kullu fardin fi hayatihi. Penyambungnya apa penyambung dia? Apa penyambungnya? Taib. An. Huwa. Ni ada soalan amma. Jadi penyambungnya adalah an. Ni gabungan. Amma ni gabungan an dan ma. Jadi penyambungnya adalah an. Okey. Itu penyambung dia. Jadi kita tengok dalam petikan. Terus baca. Wa 'alal ibni aidan. Si anak juga hendaklah. Ala ni hendaklah. An yabta'ida. Dah ada dah pembayang dia. An yabta'ida an uquqil walidain wa idha'ihima fi hayatihi. Hendaklah anak menjauhi dari
menyakiti kedua derhaka dan menyakiti kedua ibu bapa. Ini pun perkataan seerti ni. Uquq dengan idza seerti. Tapi rugilah soalannya tak buat sini. Tak gunakan sebagai soalan seerti. Kalau tak kita boleh ambil. Okey, jawapan di mana tadi? Dah ada Dia punya an pun ada dalam petikan. Jadi kita ambil je lah. Okey, kita ambil jawapan nombor 4. Okey, ni nombor 4. Cuba kita letak sini. Yabta'idu kullu fardin fi hayatihi an uquqil walidain wa idha'ihima fi hayatihi. Nak baiki apa lagi dalam ayat ni? Apa perlu kita baiki? Siapa nak baiki? Okey, buang fi hayatihi sebab dah ada dalam muqaddimah. Jangan cepat nak puas hati dengan jawapan. Intai dahulu jawapan kita. Adakah beberapa perkataan yang perlu dibuang kerana telah terdapat dalam muqaddimah. Okey. Jadi yang pertama itu kullu fardin fi hayati an uquqil walidain wa idha'ihima. Setiap individu di dalam kehidupannya menjauhi dari derhaka dan menyakiti kedua ibu bapa. Limadha ba'da uquqil walidain bukan ba'da ni. Yu'addu. Okey. Betulkan soalan tu ya. Limadha yu'addu uququl walidain min akbari dhunub indallah. Kenapa dianggap derhaka kepada kedua bapa di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Muqaddimah kita sebagaimana biasa selepas istifham yu'addu, dianggap. Yu'addu tu fi'il apa dah? Mabni lil apa tu? Mudhari'. Majhul. Mabni lil majhul. Baik. Fi'il mudhari' mabni lil majhul. Uquq jadi apa? I'rabnya uquq. Kalau yu'addu fi'il mabni lil majhul, maka uquq apa i'rab? Baik, naibul fa'il halah مرفوع بالضمة. مرفوع بالضمة. طيب الحمد لله. نائب الفاعل مرفوع بالضمة. اوكي. Okey, kita sambung baca. Imma biqaulin wa imma bifi'lin, sama ada dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Mithlu raf'il aswat, seperti mengangkat suara 'inda takallum ma'huma, ketika berbicara dengan keduanya. Wa ihmali ri'ayatihima, nak mengabaikan penjagaan terhadap keduanya. Wa inayatihima, sama lah tu inayah dengan ri'ayah, menjaga. Indama kana fi kibari sin, ketika kedua-duanya telah berusia. Fakana uququl walidain, jadi dianggap derhaka kepada kedua ibu bapa yu'addu min akbari dhunub, dianggap sebagai dosa terbesar indallah. Li'anna, dah ada dah li'anna. Soalan kita limadha kan, penyambung limadha sekurang-kurang dia ada li. Ni dah ada li'annahu apa tu, li'annahu wa'dun bil azabi wal iqabi syadid liman fa'alahu, kerana di sana ada janji murka Allah terhadap dengan apa, dengan azab dan iqab yang berat terhadap sesiapa yang melakukannya. Biasanya guna wa'id. Wa'dun ni janji baik, wa'id baru janji buruk. Li'annahu tu balik mana ni? Yu'addu min akbari dhunub indallah li'anna uquq al-walidain li'anna hunaka wa'idun bil azab li'anna Allah wa'ada li'annahu wa'ada bil iqab, kerana Allah
menjanjikan dengan kemurkaan azab dan iqab yang berat terhadap sesiapa yang melakukannya. Okey, jawapan kita dah ada. Okey, kena baca dengan PN lah ni. Li'annahu wa'ada, li'anna Allah wa'ada bil azabi wal iqabi syadid liman fa'alahu. Jadi Allah Ta'ala telah menyatakan akan mengazab dan memberi balasan yang buruk, yang berat terhadap sesiapa yang melakukan penderhakaan terhadap kedua ibu bapa. Okey. Soalan al-akhir, kaifa yakunu birrul walidaini mu'athiran ijabiyan fi hayatina? Bagaimana berbakti kepada kedua ibu bapa memberi kesan positif di dalam kehidupan kita? Okey, mukadimah kita. Nak ambil mana? Yakuna. Ya, okey, yakunu birrul walidain mu'athiran ijabiyan fi hayatina. Okey. Ikan kita wa khulasatul qaul, ini nombor 5 tadi. Sebab tu dalam periksa kena gariskan dan letak nombor. Sebab kita nak jimat waktu, tak perlu baca dah yang dah ditemui jawapannya. Soalan SPM dia baik, dia tersusut. Wa khulasatul qaul, kesimpulannya birrul walidain babun min abwabil jannah. Berbakti kepada kedua ibu bapa adalah satu pintu dari pintu-pintu syurga. Lianna ridallah fi ridal walidain, kerana keridaan Allah pada keridaan kedua ibu bapa. Wa sakhtallah fi sakhtil walidain, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua ibu bapa. Lidzalik, kerana itu yang bagi lana tu ya ke ba dalam tu ba tukar pada ba. Yang bagi lana hendaklah kita an-nabirral walidain, berbakti kepada kedua bapa, li'anna birral walidain, kerana berbakti pada kedua bapa bi mu'athirun ijabiyyun, memberi kesan yang positif fi hayatina, haitsu di mana ianya yu'addu miftahun najah, dianggap sebagai kunci kejayaan, wa wasilatun li tahqiqis sa'adah was salamah, dan langkah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat. Mana jawapannya? Adalah berbakti kepada kedua bapa, memberi kesan positif dalam kehidupan kita. Dari mana jawapan dia? Haitsu ya'adu. Okey. Haitsu yu'adu, di mana ia dianggap. Okey. Soalan 6. Kaifa bi? Soalan kaifa kita jawab biasanya bi kan? Dengan nak letak mana bi? Bihaitsu, di mana? Okey. Kaifa yakunu birrul walidain mu'athiran ijabiyan fi hayatina bihaitsu. Bihaitsu di mana? Di mana aja. Okey, boleh. Okey. Ustaz. Ya. Kalau teks ada typo, kemudian kita salin teks, kita pun tak ikut typo. Salah tak? Dapat maaf. Dalam SPM dah tak ada typo. Ini soalan yang disalin balik, biasalah ada typo. Atau soalan trial pun masih ada typo. Tapi SPM biasanya dah tak ada typo. Sebab nak keluarkan soalan SPM tu bukan sekali check. Kalau ada lagi typo tu, nasib lah, bukan salah kita. InsyaAllah tak ada. Baik, Ustaz. Okey, jangan risau. Sebab bukan senang nak buat keluar soalan tu kan. Lepas semak. Kalau ada juga, bukan kesalahan kita lah tu. Kesalahan teks, tak apa, tak akan dipotong kerana bukan kesalahan kita yang buat. Jangan risau. Okey. Yakunu birrul walidain mu'athiran ijabiyan fi hayatina bihaitsu yu'addu miftahun najah. Okey, bolehlah. Walaupun tak berapa ni dia punya soalan, tak berapa masuk. Okey. Dia lebih sedap soalan ni, limadza yakunu li'annahu yu'addu, itu lebih sedap. Okey.
Selesai kita soalan ni. Kita dah jawab semua soalan. Petikan. Nantaqid ila muradih. Ada soalan terusannya. Kita soalan muradif. Soalan muradif yang dah dihitamkan. Yang pertama al-walidain. Oh baik soalan. Al-walidain. Apa seerti al-walidain? Al-abawain. Al-abawain. Okey, al-aba pun boleh, tak ada masalah. Al-abawaini. Baik. Sama dengan halah. Okey. Kemudian kita ada hatsa, menggalakkan. Ini perkataan seerti yang famous ni. Hatsal Islam. Apa seerti dia? Syaja'ah. Syaja'ah. Baik. Syaja'ah. Syaja'ah. Ni semua perkataan-perkataan yang dah masyhur ni. Okey. Kalau ada yang lain, terus beritahu. Ustaz tulis ya. Kemudian kita ada mana? At-takallum. Inda at-takallum, ketika berbicara. Takallum, tahadduth. Baik. At-tahadduth, masdar kepada tahaddatha. At-tahadduth. Takallum, masdar kepada takallama. Okey, selesai kita. Al-walidani, al-abawani, hatsa, syajja'a, at-takallum, at-tahadduth. Berbicara. Okey. Ada lagi yang lain? Jelas. Okey. Soalan jim hati mudadan, bawakan perkataan berlawan. Kita ada yang pertama di mana yuhibbu? Yuhibbu. Yajibu ke yuhibbu? Yajibu. Yajibu. Okey, yajibu. Apa yajibu? Ihramu. Oh, ni berlawan. Oh, betul. Okey. Yahram. Diharamkan. Yuhram. Okey. Diharamkan. Okey, terus ni ada pun nampak macam ada message. Okey, betul sama. Kemudian yang kedua kita ada kibar. Malam ni semua siap dengan wazan yang sama. Sigar. Oh, semua siap dengan wazan sama ni. Kabirun, saghirun. Kibar. Di mana kibar? Dalam petikan. Oh, tu kibar. Fi kibari sin. Dalam usia lanjut mereka. Okey. Kemudian kita ada as-sa'adah. Kebahagiaan. As-sakhawah. Oh, ini ayat A+ ni. Ada lagi yang senang-senang. Al-huznu. Okey, boleh al-huznu, kesedihan. Kalau jawab ummu wa abun, boleh ke seerti? Boleh. Syakirah, kalau itu namanya dalam bentuk huraian, diterima. Abun wa ummun, diterima. Boleh Syakirah, jangan risau. Jadi untuk seerti dan melawan, kalau soalan seerti kita boleh bawa yang terbaiknya, kita bawakan seerti. Tak tahu kalau nampak perkataan melawan dia, bawa perkataan melawan, letak di hadapan, ataupun huraian diterima. Apa tu tak nampak afiqah? Siapa boleh tolong baca? Afiqah tulis apa tu? Ustaz tak nampak. Al-mu'anah. Mu'anah boleh. Dalam keadaan al-mu'anah pun makna yang berlawan dengan as-sa'adah. Boleh. Cantik. Ini memang ayat A+ ni. Okey, terus kita pindah ke soalan dal. Istakhrij ma ya'ti minan nas. Soalan dal, keluarkan apa yang berikut dari petikan. Yang pertama kita cari at-tarkib al-idhafi. Okey, kalau boleh cari pada peringkat pertama, tak payah cari yang lain-lain. Cari peringkat pertama. Ya? Apa dia? Birrul walidain. Mana? Baris pertama. Ni bidunil walidain. Itu yang mana? Okey, boleh. Duna zarfun. Boleh. Dunal walidain. Okey. Tinggalkan ba. Okey, ambil dunal walidain. Tanpa kedua ibu bapa. Okey. Zaraf campur isim.
Seterusnya al-fi'lu al-mudhari' ala wazni ifta'ala yafta'ilu. Di mana letaknya? Fi'il mudhari' yafta'ilu. Siapa dia nampak? Yafta'ilu. Yabta'idu. Yabta'idu. Di mana beradanya? Tolong maklumkan. Oh, perenggan kedua. Betul? Lama. Keempat. Okey. Yabta'idu. Baik. Okey, cantik. Yabta'idu. Yafta'ilu. Okey, sama. Ibta'ada yabta'idu. Ifta'ala yafta'ilu. Yang ketiga ismul maf'ul li fi'lin thulathiyyin mujarradin. Isim maf'ul fi'il thulathi mujarrad. Berapa huruf? 3. Fi'il 3 huruf. Kalau fi'il thulathi mazid baru lebih daripada 3. Jadi dia nak isim maf'ul. Apa wazannya? Wazan bagi maf'ulun. Taib. Fi'il thulathi mujarrad maf'ulun. Fi'il thulathi mazid apa wazan dia untuk isim maf'ul? Apa wazan untuk fi'il thulathi mazid isim maf'ul? Tambah mim. Mim baris mana? Maya. Mu. Mim dhammah. Taib. Apa lagi ciri-ciri dia? Apa lagi ciri-ciri isim maf'ul thulathi mazid selain daripada tambah mim dhammah? Ain baris bawah sebelum ain kasrah. Taib. Ahsan ya Ibni Ahmad. Mim dhammah ain kasrah. Itu untuk fi'il mazid isim maf'ul. Baik, cari isim maf'ul thulathi mujarrad. Siapa dah jumpa? Maulud. Maulud. Di mana perenggan pertama? Oh, perenggan pertama. Maulud. Alhamdulillah. Ni soalan baik ni, semua di awal-awal petikan. Jadi kita tak habis masa lah. Okey, selesai kita. Kita dah jumpa tarkib idhafi dunal walidain, zaraf campur isim. Oh, sorry. Betul Syakirah. Ain fathah. Ustaz sebut tadi ain kasrah. Alhamdulillah. Tolong betulkan. Ain kasrah isim fa'il pula Ini isim maf'ul. Mim dhamma ain fathah. Jazakillah khair al-jaza. Baik, cantik. Okey, apa tadi? Okey, yang kedua fi'il mudhari' yafta'ilu. Yang ketiga isim maf'ul fi'il thulathi mujarrad maf'ulun mauludun. Okey, cantik. Nantaqil ila su'al a'rib, soalan i'rab. I'raban tamman. Nun ta. I'raban tamman. Kita ada perkataan yang pertama ya beta'idu. Apa yang ini? Terus. Fi'il mudhari' siap terus. Fi'ilun mudhari'. Kemudian mansub. Kenapa mansub? Sebab kenapa mansub? Sebab ada pun nisbi. Adaan sebelumnya. Adaan. Min adawatin nasbi. Adaan maka fi'il mudhari' menjadi mansub kerana dia bukan al-af'al al-khamsah, mansub bil fathah. Okey. Jazakumullah. Ahsantum fil ijabah wa fil i'rab. Jadi ya beta'ida fi'lun mudhari', ia menjadi mansub kerana adaan sebelumnya. An adalah adawatun nasbi, dan kerana dia bukan al-af'al al-khamsah maka dia mansub bil fathah. Baik. Al-kalimah tsaniyah yang perlu kita i'rab, abwab. Ada apa sebelum dia tu? huruf jar. Ada harful jarri. Maka dia jadi apa kalau ada harful jarri? Apa dia? Ismul majrur. Taib, isim majrur. Okey. Selepas harful jarri, i'rabnya ismun majrur. Okey, halahnya majrur. Dan kerana dia jamak taksir, majrur bil kasrah. Okey.
Okey, abwabi. Min abwabil jannah. Okey, selesai i'rab kita. Jadi i'rab untuk tahu kedudukan perkataan tersebut kena lihat paling tidak perkataan sebelumnya. Kalau dah nampak, okey. Kalau tak nampak kena tengok lagi sebelumnya. Sehinggalah dari awal ayat. Insya-Allah kita akan nampak. Okey, terima kasih Anis, betul. Fi'lun mudhari', cuma kalau i'rab apa ni tanpa alif lam. Fi'lun mudhari'un tanpa alif lam. Mansubun bil fathah. Okey. Soalan wow. Siap awal kita malam ni. Okey. Kita boleh siap. Pukul 10 suku nampak gaya ni. Soalan wow idbit bisyakli tam. Tandakan dengan baris lengkap. Okey, lidzalika la syakka annal ibna. Okey, lidzalika la syakka annal ibni mas'uliyatin. Ustaz baca lah. Allah. Dah terbaca dah. Ustaz buang alif kan, dia sepatutnya annal ibni. Kalau annal ibna dia baca lain. Boleh tak annal ibna? Kurang sesuai annal ibna. Bahawasanya anak ada tanggungjawab. Apa baca tin Ustaz? Okey, terima kasih Maya. Okey, oleh kerana Ustaz buang alif tadi. Libni. Ustaz baca tin ni. Kenapa baca tin? Kenapa Ustaz baca dengan kasrah tadi? Anna libni mas'uliyatin. Man ya'rif? Limadha qara'tu bi mas'uliyatin? Ustaz baca mas'uliyatin setelah Ustaz buang alif sebab rasanya lebih sesuai tak ada alif. Anna libni mas'uliyatin. Anna ni adik-beradik siapa? Siapa tahu Anna adik-beradik siapa? Adik-beradik siapa Anna ni? Tak ada jawapan ni? Memang patut pun tak ada orang tahu sebab ni tak sepatutnya dijadikan soalan. Anna ni tak masuk dalam sukatan. Anna ni dia adik-beradik Inna. Adik-beradik Inna. Jadi kalau adik-beradik Inna, yang ada kita hanya belajar lakinna sahaja. Jadi Anna tidak termasuk sukatan KSSM. Jadi tak sepatutnya lah jadi soalan. Jadi selepas Anna ni ada harful jari. Dia tak boleh jadi isim Anna. Syibhul jumlah. Harful jar dengan isim selepasnya dipanggil dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah tak boleh jadi mubtada, tak boleh jadi isim Anna. Dia hanya layak menjadi khabar. Jadi apabila khabar dia marfu' pada keduduk berada pada tempat marfu'. Mana isimnya? Mana isim Anna? Kalau libni tak boleh jadi isimnya. Siapa sebenarnya isim Anna? Mas'uliyat. Isim Anna mansub kan? Sama dengan Inna je. Ya, sama dengan Inna. Okey, kalau mansub jamak muannas mansub bi jamak muannas mansub dengan baris apa? Bawah. Bil kasrah. Sebab tu kita baca mas'uliyatin wa wajibatin. Jadi bagi anak ada tanggungjawab dan peranan terhadap kedua apa. Jadi mas'uliyat ini isim anna mansubun bil kasrah. Isim fi'il apa? Jamak muannas mansubnya dengan baris bawah. Boleh Maya? Wadih. Beres tak? Okey, Mr. Potato pun ada. Jadi bacaan kita Ustaz dah terlepas tadi, jadi bacaannya mas'uliyat. Okey, mas'uliyatin. Okay, jadi isim anna mansub bil kasrah. Okey, yang kedua, wa imma, ini tadi bi fi'lin ni, bi fi'lin.
ataupun menggunakan Ustaz, nak ya. tanya. Ha. Khobar anna dia tu 3 huruf tu. Mana? Khobar anna Khabar dia libni ni. Libin. Libni. Dia syibih jumlah, kalau duduk depan dia hanya dia sebagai khabar. Mubtada dia duduk belakang. Kalau tak ada anna lah. Kalau tak ada anna tu libni mas'uliyatun. Mas'uliyatun tu mubtada, libni tu jadi khabar syibhul jumlah dia panggil. Khabar muqaddam. Mas'uliyatun jadi mubtada muakhar nama dia. Dulu belajar dulu. Lah ni tak belajar. Okey, jelas. Jelas. Okey. Okey, hari ni kita baca mana ni? Mithlu raf'i. Baca mana tu? Ta bagi mana ta? T. T. Kenapa nak baca T? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Okey. Raf'u ni apa? Masdar kan? Rafa'a yarfa'u raf'un. Fi'il 3 huruf, masdarnya kebanyakannya ejaan sama dengan fi'il dia. Jadi fi'il masdar kalau dia tak ada alif lam, selepasnya adalah mudhafun ilaihi. Okey, bacaan penuhnya ke apa? Raf'ul Suwati. aswati. Sautun sautani aswat. Raf'ul aswati. Okey, saya bagi laku. Okey, selesai kita. Beres. Jadi kita ada yang pertama yang tidak masuk sukatan kerana sebelumnya adalah anna, adik-beradik inna. Ya, dan dia adalah isim anna mansub bil kasrah. Yang kedua kita ada mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Okey. Dan yang terakhir kita ada istakhrij thalatha afkarin ra'isah. Keluarkan 3 isi utama. Okey, pakak-pakak intai. Nak ambil yang mana dahulu? Ustaz baca. Siapa dia nak ambil terus beritahu nak ambil. Birrul walidain sapa ilaihima. Maya dah ambil. Inna birral walidain huwa aqsa darajatil ihsan ilaihima. Sesungguhnya berbakti kedua ibu bapa ialah aqsa darajatil ihsan, setinggi-tinggi darjat ihsan kepada keduanya. Okey, kita ambil yang ni. Ayat yang pertama kita nombor 1. Nombor 1. Ada nak baiki sini? Kita bersihkan dari segala penambahan. Nak buang apa? Ada nak buang? Okey, kita buang takkidnya. Inna kita buang. Kita letak isi saja. Birrul walidain huwa aqsa darajatil ihsan ilaihim. Okey, cantik. Yang kedua, apa nak keluarkan? Wali birril walidain lilin. Okey. Birrun ni fi'il ke isim? Isim. Isim. Fi'il dia apa fi'il dia? Barrah. Barra. Dari mana kita tahu ni adalah isim, masdar? Kan ada inna. Inna dia hanya masuk ke atas mubtada. Sama juga li ni. Li ni harful jarri. Jadi selepasnya mesti isim. Maknanya ini masdar lah. Sebab tu al-walidain adalah mudhafun ilaihi. Okey, siapa nak ambil isi yang kedua? Isi kedua, siapa nak ambil? Baca tak lagi? Baca sendiri. Walibirril walidain fawaidun azimah wa jalilah. Bagi berbakti kepada kedua bapa faedah yang besar dan apa jalilah, besar jugalah, seperti fi hayatil muslim, dalam kehidupan seorang muslim, li'annahu miftahul khair wa sababu dukhulil jannah, kunci kebaikan dan sebab masuk ke syurga. Wa min a'zami sa'adatil walidain an yushahida abna'ahuma fi ahsani halin wa a'zami makanatin.
dan di antara sebesar-besar kebahagiaan kedua bapa ialah melihat anak-anak mereka di dalam keadaan terbaik dan tempat yang tertinggi. Okey. Kita wa tadhiyat al-'azimah allati yuqaddimuha al-aba' dan pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh ayah la budda an yuqabilaha, hendaklah dibalas oleh al-abna'u bihuquqin dengan hak-hak wa mas'uliyatin muayyanah dan tanggungjawab yang tertentu. Olihada ala kulli ibnin, kerana itu setiap anak an yukrima walidayhi, memuliakan kedua ibu bapanya, tulal hayah sepanjang hidup, wa yabirruhuma dan berbakti kepada keduanya ba'da mautihima, setelah kematian keduanya. Siapa nak keluarkan isi yang kedua? Yang pertama tadi kita ambil berbakti kepada kedua darjat ihsan. Apa lagi? Siapa nak ambil? Kena ambil yang bawah terus. Kita hintai. Bisa baca ni. Min turuqi birril walidain fi hayatil ibni, di antara langkah-langkah berbakti kepada kedua ibu bapa dalam kehidupan anak, ayyad'u lahuma birrahmah wal maghfirah, sebab berdoa kepada keduanya dengan kerahmatan dan keampunan. Wa yaqdi dainahuma wa yahtarima asdiqahuma, membayar hutang keduanya dan menghormati kawan-kawan keduanya. Wa yatafadi min huquqihima, dan menjauhi dari menyakiti keduanya fi kulli jawanibil hayah, dari setiap sudut kehidupan al-yaumiyah, harian, qaulan aw fi'lan, sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Fa'alam, ketahuilah anna ridallah, keredaan Allah ya ta'allaq bi ridal walidain, bergantung kepada redha kedua bapa, wa sakhtallah ya ta'allaq bi sakhtil walidain, kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan kedua bapa. Lidzalik, kerana itu la budda lana an tanala ridahuma, hendaklah kita la budda lana kena an nanala, baiki sikit, kita hendaklah mendapatkan keredaan keduanya, hatta yataghammadanallahu bil barakati wal khairi, sehingga Allah Ta'ala memenuhkan kita dengan keberkatan, kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Okey. Siapa nak ambil isi yang kedua? Kita ada dua perenggan. Ya. Kalau perenggan pertama tu, ambil Ustaz, ala kulli sampai ke ba'da mautihima boleh? Ala kulli duduk mana? Cuba ada buat. Ni ujung ni. Ala kulli min ayyukarima walidayhi tulal hayat. Nak ambil situ. Ni. Okey, boleh. Boleh. Ambil ala. Okey, ambil ni. Boleh. Ala kulli ibnin an yukrima walidayhi tulal hayat wa yabirrahuma ba'da mautihima. Okey. Satu lagi, siapa nak ambil? Kat perenggan kedua tu Ustaz. Perenggan kedua. Tak dengar turku. Min turuq birril walidain. Itu siapa mana? Siapa astika ihuma. Okey, kita ambil dulu. Tapi buemin. Buemin. Baca dulu. Di antara langkah-langkah berbakti kepada kedua ibu di dalam kehidupan anak ialah berdoa kepada keduanya dengan kerahmatan dan keampunan, dan membayar hutang keduanya dan menghormati kawan-kawan keduanya. Nak buat kau? Tak tahulah. Tak payah. Tak payah buang. Sebab dia di antara langkah-langkah. Okey. Dia sama lebih kurang masih lagi sama lebih kurang dengan isi kedua tu lah. Tak, isi kedua memuliakan sepanjang hidup. Nak. Isi yang ketiga ni langkah berbakti. Yang lain pula berdoa, bayar hutang, ada 3 dalam situ tu. Nak. Okey, ada lagi kah? Ada ke tak? Kalau nak ambil yang last pun boleh ni. La buddalana annana la ridahuma. Kita hendaklah berusaha untuk mendapatkan keredaan keduanya. Itu pun isi pun penting. Okey, cantik. Jadi kita ambil 3 isi. Berbakti kepada adalah darjat ihsan yang tertinggi.
Kemudian anak adalah memuliakan kedua ibu bapanya sepanjang hidup dan berbakti setelah kematian keduanya. Min turuq di antara langkah berbakti pada bapa di dalam kehidupan anak ialah berdoa kepada keduanya. Okey, comel. Isi belakang lah tu. Ustaz perkataan gapo yang perlu digugurkan. Okey, yang perlu digugurkan penanda wacana dan juga yang tiada kaitan dengan isi lah. Terutamanya huraian. Huraian kena tinggalkan. Sebab huraian kalau ada kena potong satu markah terus. Huraian bahaya. Huraian ni biasanya ke apa? Isim mausul, ada li'anna ke, ada bihaitsu ke, ada apa lagi? Jenis-jenis itulah yang menampakkan ianya adalah huraian. Tapi macam petikan ni dia sebenarnya huraian tak berapa banyak, cuma dia isi terlalu banyak. Isi terlalu banyak. Isinya terlalu banyak. Contoh. Contoh nama apa contoh? Ni macam li'annahu ni huraian ni. Berbakti kepada apa faedah yang besar dan faedah besar dalam kehidupan muslim. Li'annahu, kerana ianya, itu huraian tu. Okey. Ustaz, Ya. untuk soalan keluarkan isi, selain daripada banyak menghafal perkataan kan, apa lagi tips supaya dapat keluarkan isi yang tepat lah? Isi yang tepat yang memang yang terbaik je kena baca dan faham lah. Itu yang paling penting lah. Tapi kalau tak berapa nampak, biasanya pada awal perenggan pertama ni, biasanya di situ berada isi penting, isi utama. Kalau 2 perenggan, biasanya perenggan yang kedua ni, itu pun di sana berada isi penting. Dan biasanya yang terakhir lah isi penting. Kemudian kalau ada penanda wacana, tinggalkan. Macam ni, lidzalika ni penanda wacana, tinggalkan. Kemudian kalau ada huraian, tinggalkan. Kemudian kalau ada dhamir, kena pastikan kita tidak guna dhamir. Dhamir kena nyatakan. Contohnya dalam ni kan, soalannya berkaitan, tajuknya berkaitan birrul walidain. Jadi kita kena gunakan birrul walidain dalam setiap isi. Katalah ada yang ujung-ujung belakang ni dia guna dhamir. Jadi kita kena gunakan balik birrul walidain. Okey, kena jelaskan. Kecuali dalam ayat tu dah ada belakang ni, okey, tak apalah. Tapi di awal ayat, pastikan kita gunakan tajuk utama dia. Jangan guna dhamir. Kadang-kadang dalam petikan dia guna dhamir je. Boleh? Boleh, terima kasih Ustaz. Okey, dan kalau nak senang lagi, cari ayat yang pendek lah. Jadi kita tak sakit kepala nak baiki. Nampak ayat tu pendek, dan memangnya isi, itu lagi selamat. Tak perlu banyak kita buang, tak perlu banyak kita fikir nak baiki apa-apa. Itu dah tempat yang paling selamat lah. Okey. Dan bukan hanya ada 3 isi biasanya. Dia ada lebih daripada 3. Okey. Ni nama apa ni? Tulis Tom ni. Mas Muki Anti. Amalina. Dari Sarawak mana? Sabah. Oh, ingat Sarawak tadi. Yalah. Ustaz ni tak mahir lagi bahasa Borneo. Dari Sabah. Sabah dekat mana? Keningau. Alhamdulillah. Orang jauh ni. Tahniah bersama. Terima kasih. Sekolah apa? SMK Agama Keningau. Alhamdulillah. Okey, kita dah sampai ke Zai. Ada lagi soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita malam ni? Untuk kita jumpa lagi malam Khamis insya-Allah untuk kita bincang Qismu Jim. Qismu Jim kita akan bina karangan pendek dan kita akan baca karangan panjang lah. Karangan panjang kita baca je, tak sempat nak mengarang dua-dua. Kita bina karangan pendek je, kita bina bersama. Okey, ada soalan? Yang keempat ni kalau nak isi dia yang terakhir boleh ni. Nak
isi terakhir alaina annana la ridal ataupun la budda pun boleh tak. Ni kita boleh jadikan isi yang terakhir ni sebagai saranan yang terakhir boleh. Okey. Ridahuma ni kena tukar. Ridha siapa? Ridal Walidah. al-walidah. Ini contoh dhamir yang perlu kita kembalikan kepada asal. Abudalana annana la ridal walidain hatta yataghammadana. Ini dah, kalau tak ada yang ni pun tak apa ni. Kita hendaklah mendapatkan keredaan kedua ibu bapa. Okey. Okey, selesai kita. Ada lagi soalan? Indakum su'alun qabla an nakhtiba. Naam. Tanya. Kan nak say domain tu kena tukar ke tak? Nak tahu domain, supaya saat ni kan kita nak mana dah hilang. Supaya saat ni kan kepala kita nak guna di awal jumlah. Hendaklah kita mendapatkan keredaan keduanya. Keduanya tu nak balik mana kalau sebab kita ambil ayat baru ni. Tak? Seolah-olah ayat baru. Nak balik siapa keduanya tu? Mesti ada tempat dia kan? Betul? Nampak tak? Jadi kena balik. Sebab tak ada ni sebelum dia, maka kita kena gunalah asal dia. Boleh? Boleh. Sebab kita ni setiap isi ni awal ayat. Jadi kita jangan bayangkan ada sebelum dia. Jadi kita terpaksa guna perkataan asal. Itu maksud dia. Kalau ada belakang tak apa dah. Di awal ayat. Kepala dia. Okey. Boleh? Aina Syafiq. Wadih. Baik. Ada lagi soalan? Okey. Kalau senyap dia lah tu. Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan dahulu. Sehingga malam Khamis insyaAllah kita akan jumpa untuk Qismu Jim. Masih lagi kertas kedah untuk bahagian terakhir lah insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa, kalau ada yang nak buat awal pun boleh. Siapa nak bina soalan Qismu Jim, alif ataupun karangan boleh hantar dalam Telegram. Nanti kita baca sebagai contoh. Dialu-alukan. Untuk kita jadikan contoh perbincangan atau contoh jawapan. Okey, jadi kita Ustaz tangguhkan dahulu. Hatta naltaqi insya-Allah fi yaumil arbi'a lailatul khamis insya-Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz. Sama-sama. Nur Aisyah tak bunyi mana malam ni? Nur Aisyah dari sekolah mana Nur Aisyah? Muhammad Tumpak Ustaz. Oh, Muhammad Tumpak. Alhamdulillah. Tumpak. Dia ingat ke MP3 ni. Tumpak dia. Sedar tak? Alhamdulillah. Kita ni. Barakallahu fiikum. Hatta naltaqi insya-Allah. Syukran. Syukran Ustaz. Wa iyyakum insya-Allah. Syukran Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama Danish. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik.